Tapi kita macam kita tengok orang pergi bercuti ke luar negara semua tu kan, dan kita tak dapat sebab kita busy ke apa, so kita rasa macam bestnya orang lain. Oh, katakan manis cinta milik kita berdua, jangan pernah kau mungkirinya sampai bila-bila. Sering ku mengalami wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton setia Wanita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Kembali lagi untuk siaran 19 hari bulan 9 2022. Cantik ya date hari ini? 19/9/2022 hari Isnin. Lebih cantik lagi apabila jam 12 hari ini anda bersama dengan kami untuk Wanita hari ini. Dan hari ini anda bersama dengan saya Fahrin dan juga Fatin. Okey, baik. Apa yang kita nak kongsikan dengan anda cukup menarik hari ini, Fahrin, kan? Tapi sebelum itu mungkin kita boleh kongsikan juga antara hujung minggu sebenarnya, kan, apa antara aktiviti yang kita lakukan, bagaimana sebenarnya cuaca kita titik beratkan juga, bagaimana pendekatan mereka ambil, ada yang keluar balik kampung, kan, cuti hujung minggu. Betul. Kata cuti hari Malaysia, Jumaat, ya, betul. Sabtu, Ahad, cuti yang panjang pada hujung minggu. Dan kemudian kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya, pelbagai perkongsian, bukan saja berita-berita gembira, tapi banyak juga dan tidak kurang juga berita-berita tentang kemalangan jalan raya dan sebagainya. Tapi inilah yang harus kita ambil cakna dan harus sentiasa berhati-hati, dan juga saya pasti keselamatan harus sentiasa terjaga. Tapi Alhamdulillah hari ini, hari Isnin, bagi mereka yang kembali bekerja, kembali bersekolah, harap terus ceria. Betul. Cuaca pun hari ini okey. Dan mungkin kalau boleh kita kongsikan sedikit. Tadi Fahrin ada berkata mengenai cuaca dan sebagainya. Tapi semalam di Lahad Datu, Fahrin, yang mana ini menarik perhatian ramai, fenomena letusan gunung berapi lumpur yang berlaku semalam. Ini sebenarnya membuka mata ramai orang sebab jarang-jarang kali berlaku sebenarnya. Jarang kita dengar tentang letusan gunung berapi. Tapi ini kalau menurut daripada pakar geologi Sabah, Profesor Dr. Felix Tongkul, ketika dihubungi, beliau berkata ini adalah perkara biasa yang berlaku apabila tekanan lumpur dalam bumi meningkat dan perlu dilepaskan. Dan keadaan ini berulang bila tekanan terkumpul pada satu masa tertentu, dan volkano lumpur seperti ini lebih aktif kadang-kadang berlaku semasa kejadian gempa bumi. Wow, ini sesuatu yang baru juga untuk saya dan juga saya kira ramai lagi yang di luar sana. Tapi apapun, kita haruslah berhati-hati. Kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku selepas ini. Mungkin dari segi cuaca, kesihatan dan sebagainya. Apapun, kita jaga diri masing-masing dan juga jaga kesihatan keluarga kita. Bercakap tentang jaga kesihatan, jaga diri. Tadi kita dah bercakap juga mengenai perkongsian di media sosial dan sebagainya. Tapi ada juga pendapat mengatakan penggunaan media sosial ini juga ada kalanya kita perlu rehat, kita perlu abaikan. Benarkah ataupun tidak? Mungkin kita lihat terlebih dahulu, Fatin, kompilasi TikTok yang ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. No matter what I say, keeping you close. Should it be hard if you were honest when you said you missed me? 5 Carolyn Dungy Diri Darapada Kizan Negative. Tentang digital detox. Digital detox ni sebenarnya satu tempoh masa yang mana you cuba tahan diri you daripada menggunakan apa-apa digital device. Kalau korang ada ciri-ciri ni, korang memang dah kena buat digital detox.
Yang pertama, korang akan rasa cemas bila phone tak ada dengan you. Yang kedua, you punya kualiti tidur dah makin kurang. Yang ketiga, you akan mudah rasa murung, marah setiap kali lepas you tengok you punya social media. Dan yang keempat, tak senang duduk sebab selalu sangat nak check your phone every minute. So, sekarang ni kita banyak kerja online, belajar online, dan kita suka tengok social media, right? Dari sudut pandang lain tentang keburukan social media ni, yang mana dia akan membuatkan you semakin stres. Kualiti tidur you semakin kurang. You tak tahu bila waktu you sepatutnya stop main you punya phone. Yang ketiga, you suka compare diri you dengan orang lain. Benda ni memang slow, tapi dengan komitmen dan konsistensi, insyaAllah korang akan dapat result yang baik. Korang akan dapat rasa. So basically macam ini akan buat digital detox ni waktu Fanazan. Ya. Cepat sekali. Dengar tu Fatin. Digital detox. Ya, kerana saya pun kadang-kadang tengok awak upload konten pada pukul 4 pagi, tengok 4 pagi. Kadang-kadang awak sentiasa tengok telefon. Kadang live awak tengok telefon lagi. Cuba detox sikit, cuba berehat. Itulah sebenarnya hari ini kita nak kongsikan dengan mereka. Saya kira bukan saya sahaja, ramai lagi penonton di luar sana yang ingin tahu bagaimana sebenarnya kita nak ambil waktu untuk menjaga kesihatan mental. Sebab apa saya cakap kesihatan mental, Farin? Kadang-kadang memang kita nampak tu macam kita nampak sekadar gambar, tapi isi di sebalik gambar berkenaan kadang-kadang boleh memberi kesan juga kepada kesihatan mental kita. Betul. Take 5 dari media sosial ataupun berehat sebentar dari media sosial ataupun seperti mana perkongsian TikTok sebentar saya tadi. Detox the digital content dan sebagainya. Ini mungkin jadi satu perdebatan. Dia lebih menarik apabila kita tanpa sedari bahawa kehidupan kita setiap hari ada keterbergantungan kepada media sosial. Tak tengok tak sah. Betul. Dan kemudian kenapa apabila kita upload suatu konten kita seolah-olah ada keterujaan untuk sentiasa melihat telefon ataupun platform itu setiap selang 2-3 minit, 5 minit. Macam jadi penyakit, Fatin. Itu cakap untuk diri sendiri? Bukan, untuk kita semua. Untuk kita semua. Saya faham itu. Sebab apa kita kadang-kadang, bukanlah kata taksub, tapi ini ada satu penyakit atau apa di sebaliknya. Kejap lagi kita nak rungkaikan bersama dengan tetamu kita. Jadi anda kalau di rumah, mungkin ianya berlaku juga pada diri anda. Kongsikan pengalaman anda juga. Soalan, kalau sekiranya ada soalan nak dipanjangkan kepada tetamu, hantarkan di Facebook kami dan boleh jengah-jengah juga di Instagram kami. Okay, kami ingin mengajak anda take 5 dari media sosial, tetapi jangan take 5 daripada wanita hari ini. Teruskan bersama dengan kami. Kembali selepas ini. Take 5. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang kami war-war tadi. Awak dah take 5? Dengan, sudah take 5. Pasal tadi sementara kita berehat tadi, Fatin sempat tengok kepada media sosial dan sebagainya. Silap, saya tengok RO. Oh, okey. Okey, yang mana hari ini kita nak bawakan take 5 daripada media sosial. Tak kira lah Facebook ke Instagram ke apa sahaja yang kita gunakan dan juga kita mengharapkan like dan sebagainya. Itu yang perlu kita take 5. Okey, apa yang kita nak ajak semua dan juga kita nak tekankan di sini. Kadang-kala sekarang ni keterujaan ataupun keterdesakan kita untuk sentiasa melihat kepada platform media sosial memang tak boleh dihentikan. Bangun tidur kita tengok, nak tidur, tengah buat-buat apa sekalipun kita sentiasa nak memandang. Tapi kita sekarang pernahkah kita fikir cara bagaimana kita nak menghalang rasa tu daripada kita sikit-sikit kita nak tengok dan sebagainya, kerana kita perlu berehat. Dan mengapa kita perlu berehat? Ini yang kita nak bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Elok kita kenalkan mereka terlebih dahulu. Kita nak bersama dengan sekali lagi kita bersama dengan Cik Rizwan Zabri selaku pegawai psikologi UPM. Apa khabar Cik Rizwan? Alhamdulillah baik. Sentiasa tersenyum, sentiasa ceria. Ambil aura Farin Ahmad. Okey. Sampai Farin je. Saya ingat sampai sini. Okay. Dan kita bersama dengan Azril Ismail, pelakon. Apa khabar Azril? Baik, alhamdulillah. Sihat. Perkembangan terbaru. Sihat. Wah, betul. Perkembangan terbaru. Lama tak nampak ni. Apa cerita ni? Ada. Cuma tengah busy sikit. Tengah rehearse satu teater. Teater Maduku Terpaling Kalut yang akan kau boleh tengok live show ni pada 29-30 September. 1 dan 2 Oktober dekat PJ Pack Narrowspace. Oh, PJ Pack. Kalau mungkin ramai yang tak tahu di mana lokasi sebenarnya? Dekat One Utama. Dia dalam shopping mall One Utama. One Utama. So kalau kau nak dapatkan benda ni, kau boleh log on to this www.onetix.com.my untuk dapatkan tiket. Okey, dia busy sebab teater. Ingatkan take 5 daripada media sosial sebab lama tak nampak. Tapi kita nak ajak dia take 5 dari media sosial lah ni. Boleh. Okey, kita nak bermula dengan Cik Rizwan. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak teruskan dengan perbincangan kita, apa kata kita nak saksikan dahulu report laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Tasha. Report ke laporan? Laporan. Media sosial memainkan peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita sehari-harian.
Pelbagai aplikasi yang sedia ada bukan sahaja menjadi medium dalam luahan ekspresi seseorang, malah turut mengundang pelbagai sisi negatif yang sekiranya tidak ditangani sebaiknya dikuatiri memberi kesan buruk terutamanya kepada kesihatan mental. Satu kajian terbaru oleh penyelidik dari University Bath, England menunjukkan bahawa risiko kemurungan dan kebimbangan dapat dikurangkan apabila seseorang tidak menggunakan aplikasi media sosial selama seminggu. Kajian berkenaan juga turut mendapati mereka yang berehat selama seminggu dapat mengurangkan tahap kemurungan serta kebimbangan. Bintang antarabangsa Tom Holland antara yang turut mengambil langkah drastik membuat pengumuman tersebut pada Ogos lalu. Hal ini disebabkan kerana pelakon tersebut terlalu banyak membaca cerita mengenai dirinya sehingga mendatangkan kemudaratan terhadap kesihatan mental dirinya. Tidak salah sekiranya seseorang ingin mendahulukan diri sendiri dan tekad untuk take 5 dari platform media sosial sementara waktu. Hal tersebut pastinya bakal mendatangkan kesan positif bukan sahaja kepada empunya badan, malah mereka yang berada di sekeliling. Baik, itu sebenarnya walaupun kita agak ceria, bergelak ketawa dan sebagainya, tapi kalau kita menghayati sebenar-benarnya laporan sebentar saja, impak media sosial terhadap kehidupan hari ini boleh mencapai ke tahap yang sangat-sangat memudaratkan. Malah saya kalau kita lihat ada sampai merangkut nyawa atau membunuh diri hanya semata-mata kerana media sosial. Tapi ini mungkin lebih santai juga, tetapi take 5 atau berehat dari media sosial ini yang perlu kita belajar dari sekarang. Fatin. Betul. Kita nak tanya teruslah kepada Cik. Tadi awak tak sampai nak tanya Cik Rizwan, silakan. Saya nak tanya Cik Rizwan. Kita bercakap mengenai take 5 daripada media sosial. Tapi macam tadi kita dah kongsikan di awal, media sosial ni dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kadang-kadang tuntutan kerja, kadang-kadang untuk kita punya berseronok-seronok. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita membawang macam mana sebenarnya untuk kita mengimbangi ataupun mungkin Cik Rizwan boleh kongsikan take 5 tu berapa lama untuk sebaiknya? Alright. Masih bagus soalan tu. Okey, baik. So, saya tengok satu pantun. Boleh saya jual pantun? Silakan. Oh, ada pantun lah dia. Allahuakbar. So, ini pantun lama orang Melayu kita. So, tapi ada maksud di sebalik apa yang topik hari ini. Pantun dia ialah nak gugur, gugurlah nangka, jangan ditimpa serang timpau. Nak tidur, tidurlah mata, jangan dikenal orang jauh. Maksudnya, bila kita nak tidur tu, jangan kita buat apa-apa. Just kita relax. Itu yang katakan rehat. Okay? So, take 5 ini, kita dah biasa sebut take 5. Tapi sebenarnya, takkan 5 minit je. Kan? So, ada satu kajian di England, University Bath, dia katakan seminggu yang terbaik. Apabila kita hadapi satu toksik, satu tekanan, jadi kita perlu rehat seminggu. So, kita macam mana shutdown ke, kita sesekali ke. So yang terbaik, kajian itu tunjukkan seminggu kita rehat. Bolehkah? Kita akan datangkan kebahagiaan balik. Okey, seminggu lah. Seminggu. Okey, tapi saya nak tanya Cik Rizwan ni. Cik Rizwan mampu ke kalau seminggu sebagai seorang kaunselor? Saya rasa saya kurang mampu. Kita buat step by step. Kita buat step by step. So ada cara dia. Okey, kejap lagi kita kongsikan cara tu. Mungkin kita boleh terus kepada Azril. Kita kadang-kadang kerja. Media sosial tu kerja. Betul. Kalau kita nak hilangkan diri seminggu ke sebulan ke, nanti orang akan, mana dia ni? Ada pula kata-kata lain. Kalau Azril bagaimana? Saya rasa agak susah benda tu untuk saya punya kerjaya. Untuk saya hilang seminggu tu agak susah sebab mungkin kadang-kadang daripada media sosial tu saya dapat job dari situ. Okay. Mungkin dia tak ada contact number saya, dia akan maybe DM benda tu kat situ. Kalau saya buat benda tu, mungkin saya akan kira macam tak dapatlah certain benda yang mungkin peluang saya tak dapat kat situ. Saya tak tahu untuk kerjaya orang lain, tapi kerjaya sebagai pelakon saya rasa agak susah untuk saya. Tapi pernah tak Azri terfikirlah, ini sudut kerja. Saya kira kita semua pun menghadapi benda yang sama. Tetapi pernah tak terfikir apabila dilanda gosip, dilanda kecaman, kritikan, pernah kalau aku boleh tutup ni, aku nak tutup, pernah tak terasa macam tu? Dan kenapa? Pernah. Kes ni pernah, saya pernah dapat kecaman sebelum ni daripada media sosial ni. Memang saya tak boleh tidur satu malam tu. Nampak? Tak boleh tidur sebab dorang kira macam tembak saya betul-betul kau dekat media sosial tu. Saya jadi takut. Saya takut, macam mana nak reply dulu ni? Adakah saya patut buat something kat sini kan? Saya tanya orang, macam mana ni? Masa tu saya tak pandai yang boleh tutup komen ni, semua tak tutup. Lepas sekarang ni kita perasan kita boleh tutup komen. And then masa tu saya macam dah tidur, ibu tak tahu sebab nak tidur juga sebab ada pressure sangat. Esok pagi tu saya buka, benda tu semakin banyak.
saya semakin risau benda tu, buat saya macam rasa macam aku rasa nak tutup nak tutup akaun tiba-tiba. Tapi kalau tutup akaun kan nak buat balik hilang satu masalah pula kan, sebab kita dalam industri ni kita perlukan benda tu. Memang terasa benda tu. Tapi sejauh mana dia punya kesan tutup sekejap tu mungkin ada ke memberi kesan, tapi kita masih lagi berfikir macam mana Azril? Masa tutup tu sebenarnya tak ada kesan pun. Kita punya kepala otak tu still fikir. Nak tak nak kita kena buka dekat benda ni. Nak tak nak dalam masa satu hari, mungkin satu hari paling teruk pun satu hari kita boleh lari pun, and then kita kena buka dekat benda ni. Dia tak susah nak cakap benda ni dia membantu. Melainkan kalau kita dah buat another option yang kita fikir option tu yang boleh macam contoh satu benda yang kita kena mengaku balik. Kita kena mengaku baru benda tu akan kira macam hilanglah. Saya kira sebenarnya perkara ni sebenarnya dia datang harus daripada kekuatan diri kita. Kemahiran kita menangani. Orang kata media sosial tu tak salah, yang salahnya manusia. Betul. Okey, tapi jadi itu sedikit. Okey, kalau kita lihat situasi yang berlaku, dilema tak ada, tak boleh, ada pula masalah. Jadi bagaimana ni kita nak menangani situasi ni? Okey, sebenarnya apa pun kita buat sebenarnya kita yang kawal. Kalau kita dikawal, kita akan hadapi tekanan. Semua orang kontrol kita. Kan? Maknanya kita sebenarnya kadang-kadang kita meletakkan diri kita ni, orang nak tahu konten kita hari ni, apa cerita kita hari ni, apa status kita hari ni. Kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang mereka juga ada dunia mereka. Jadi kadang-kadang itu tekanan. Dan apabila kita tak puas hati, kita tak create konten, video ke, TikTok ke ataupun Facebook, IG ke. So bila kita meletakkan post, kita akan tertanya pula hidup kita dalam tekanan juga. Orang tak komen, orang tak like, orang tak share. Jadi hidup serba tak kena. Kan? Jadi kita mungkin tujuan kita untuk dapatkan kata apa, view dan sebagainya, kita dapatkan bisnes dan sebagainya. Tetapi hidup kita dalam keadaan kawalan. Jadi sebab tu kita kena kawal. Kena kawal supaya kita tidak rasa tekanan tu. Sebab tu dalam kita media sosial kita kena ada 7 rehat. 7 rehat dari segi fizikal. Kadang orang rehat fizikal tapi mental tak rehat. So kadang-kadang bila mental dia tak rehat, dia kena rehat deria. Deria inilah telefon. Jangan tutup tengok TV, jangan tengok handphone. Kan? Sebab tu kita kena ada rehat dari segi emosi. Kadang-kadang bila kita posting yang baik dapat kecaman netizen, kita emosi terganggu. Jadi kita sekali lagi kita akan merosakkan mental kita. So kita sebabkan diri kita tak rehat. So ada beberapa diri termasuklah sekali rohani, rehat rohani. Kita macam reply komen tu macam berzikir. Lebih baik kita rehat, kita berzikir dan sebagainya. Kita tenang fikiran, baru kita rehat rohani itu sebenarnya. Okey, jadi Zuan, ni dia macam umum. Okey, kita dah faham dah. Kita dah faham. Tetapi kita orang ni lah, okey betul juga apa dia orang ceritakan ni. Macam mana kita tak mula ni? Okey, aku tutuplah Instagram kejap. Tutup. Lepas tu tak lama kejap tengok balik kan. Apalah orang cakap. Macam mana nak mulakan tu, mencari kekuatan untuk memulakan? Okey. So sebenarnya kita dah dunia kita dah beralih arah keseronokan dan kebahagiaan tu pada media sosial. Sebenarnya kita kena lihat ada banyak kebahagiaan lain. Kan? Kadang kita terlalu fokus pada media sosial, kita mengabaikan momen-momen yang indah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak tengok anak, kadang-kadang kita tak menziarah keluarga, kadang kita tak call mak kita fokus pada media sosial. Sebenarnya ada banyak kebahagiaan lain. Kan? Kadang-kadang kita menziarah, kita berbual dengan kawan pun lebih bermakna daripada kita luangkan sejam 2 jam di media sosial. So itu lebih dapat pahala silaturahim. Kita lebih real sebab kadang-kadang dunia realiti ni kita tak tahu sejauh mana ciri dia, peribadi dia. Kita seronok followers banyak tapi tak tahu banyak followers tu adakah betul-betul mereka tu baik pada kita. Mungkin mereka masing-masing ada kepentingan. Dia nak stalk Azril kan. Nak Azril. Kan dia tunggu masa buat silap lepas tu padahal betul. Followers. Okey, macam Azril tadi kongsikan yang mana dah berlaku baru Azril rasa terdetik macam nak tutup sekejap media sosial tu. Boleh ke kalau kita ambil pendekatan awal dalam keadaan kita yang masih lagi okey, kita post tapi kita rasa macam kita nak diam untuk beberapa hari. Itu akan memberi kesan juga ke Cik Rizwan? Dia sebenarnya kita kena latih. Apa pun kata break the pattern. So kalau kita nak ubah satu perkara, kita dah jadi habit, kan, kita kena ubah dalam masa 90 hari ikut kajian. 30 hari kita mungkin dah lebih daripada 30 hari kita di media sosial. Jadi kita jadi habit. Jadi nak ubah satu benda supaya kita berehat seketika, kita kena latih diri kita. Mungkin kita kena buat satu hobi baru. Disiplin. Mungkin aku hanya akan lihat Instagram pukul 1
pukul 3, malam pukul 8. Okay. So stop last pukul 10. Kita kena cuba disiplin tu dulu. Okey, tips yang baik tu. Tapi macam tadi awak dah tanya macam mana untuk kita mulakan. Tapi bukannya satu, kita ada Instagram, kadang-kadang ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Setiap satu tu semua kadang-kadang memberi, orang kata, lepas impak. tu tak keluar kat sini, keluar kat sana. Ya, betul. Dia tak ada kesudahan, Cik Rizwan. Okey, mungkin saya nak tanya pada Azril lah sebelum kita sambung dengan Cik Rizwan. Okey. Tak apa, kita terpaksa menghadapi sebagai seorang selebriti, orang terkenal, orang kadang-kadang orang kebanyakan biasa influencer dan sebagainya pun dia nak menagih perhatian juga. Kita mungkin bukanlah kita nak attention seeker atau perhatian, ini kerja kita. Tetapi kita pula ni untuk kesihatan mental kita, macam mana kita nak beza-bezakan pula? Kita tak ada pilihan. Kita kena tengok macam mana Azril mendapat kekuatan menangani dan mengasingkan setiap kritikan, setiap keterujaan untuk tengok baik orang puji ataupun orang kecam. Okey, tapi kita akan mendengar jawapannya sebentar saja lagi. Saya pasti mereka di luar sana semua orang pada media sosial dan pasti ada pendapat masing-masing, Fatin. Jadi kita dengarkan pendapat mereka. Kita dengarkan. Bagi saya, penting untuk kita take 5 daripada social media. Kadang-kadang social media ni boleh membebankan seseorang. Sebagai contoh, terutama sekali bila orang itu tengah tak happy dengan life dia. Dia tengah tertekan ataupun stres. Jadi bila dia buka social media dia dan dia nampak pula pengikut atau rakan-rakan dia di akaun social media tersebut sedang postkan kegembiraan mereka ataupun kejayaan mereka, dia jadi lagi down sebab dia akan mula membandingkan pencapaian dia. Kalau saya nak take 5 daripada social media, saya akan deactivate atau nyah aktif akaun social media saya itu. Kemudian saya akan lebih fokus kepada kehidupan sebenar saya di luar daripada social media. Pada pendapat saya, ini memang penting untuk kita take 5 dari menggunakan social media ini. Kerana social media telah menjadi sebahagian dari gaya hidup generasi zaman sekarang. Maksudnya, social media ini memang memainkan peranan yang penting dalam aktiviti harian, dan kalau terlalu lama meluangkan masa dengannya, ia mampu memberi kesan negatif pada kesihatan mental seseorang individu. Apabila saya take 5 dari social media, antara perkara yang boleh memanfaatkan masa ialah dengan membaca buku, mengulang kaji pelajaran, menyiapkan kerja-kerja yang tertangguh, meluangkan masa dengan keluarga dan rakan-rakan. Bagi saya penting supaya kita dapat macam rakam minda lah dari berita-berita yang macam yang boleh buat kita ke arah negatif. Contohnya macam kita tengok orang pergi bercuti ke luar negara semua tu kan, dan kita tak dapat sebab kita busy ke apa. So kita rasa macam bestnya orang lain dapat pergi luar negara, pergi melancong, buat best-best, kita tak dapat macam tu. Okay, saya pernah take 5 dari social media selama 7 bulan, dan selama 7 bulan tu saya banyakkan belajar macam muhasabah diri, macam banyak baca. Saya banyak lebih kepada hobi saya, baca buku, baca novel-novel. 3 bulan dia rehat daripada media sosial yang mana dikongsikan tadi. Betul kan? Betul ke 3 bulan? Awak rasa? Tapi mungkin dia yang berehat tapi dia baca orang lain punya. Tapi kita tak tahu. Okey, kalau dapat berehat selama 3 bulan tu memang dia power lah. Daripada kekuatan mentalnya. Okey, kita nak terus Azril tadi soalan daripada Fahrin tu, bagaimana sebenarnya pendapat Azril? Okey, macam saya, media sosial ni nak tak nak, saya tak ada choice. Saya memang kena buka, saya tak boleh tutup benda ni. Sebab ni adalah platform saya sebagai selebriti untuk is macam more on marketing saya lah kat situ. So cuma saya kena buat benda ni as a macam ada positif dan negatif. Kalau ada macam positif punya komen-komen tu, kita take it benda tu as a macam untuk kita buat lagi bagus. Kalau macam negatif tu cuba kita tolak. Tapi kalau kita terbaca negatif tu yang problem tu. Tu macam kita terbaca negatif tu, pada saya tak nak reply balik. Kan kalau kita reply dia akan jadi panjang. Kita tahu dia punya squad askar-askar tu apa ramai. Bahaya kalau kita komen satu kan tiba-tiba tiba-tiba dia masuk Twitter pula, dia termasuk ke platform Facebook pula. Tiba-tiba semakin panjang benda ni. Baik kita buat tak tahu ataupun kita delete je benda tu. Tu cara yang paling sesuai, dan saya pernah buat cara tu and dia menjadi. Tapi kita nampak Azim ni jawab dia macam dah kalut-kalut sangat memang saya tengah kalut ni. Orang sebelah tu setuju ke yang dia tengah kalut-kalut ni? Kalut tak? Okey, kita bersama dengan Puteri Sarah. Okey. Tapi awak kalut ke tak di pasal take 5 di media sosial ni ke macam mana?
Okey je. Kalau tak ada komitmen, okey saja. Boleh. Dan pernah buat. Berapa lama Sarah buat? Berapa jangka masa tutup media sosial? Berbulan-bulan juga. Sebab masa tu memang tak ada komitmen. Memang betul-betul fokus dekat kehidupan. Jadi memang out of media sosial. Okey, dan kenapa kita sebut pasal kalut tadi sebenarnya? Ini yang maduku kalut tu ini madunya untuk kereta tu kan, Azra? Betul. Dan siapa yang seorang lagi? First wife. Ini second. Anna Jobling second wife. Okey. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya lah, kalau kita merujuk kepada apa yang disensasikan tentang kehidupan puteri Sarah dan sebagainya, bagaimana impak media sosial tu dan bagaimana Sarah cuba cari masa rehat daripada semua kekalutan di media sosial tu? Ini mungkin ada tips kalau ikutkan, memang kita nak baca semua komen. Kan, kita nak baca semua komen, kita nak tahu. Tapi bila kita baca komen, kita rasa marah pula. Kita nak reply pula. Tapi bila kita reply, kita pula nampak tak bijak di situ. Jadi, apa yang Sarah buat sekarang adalah Sarah elak untuk baca komen. Media sosial hanya menggunakan untuk kerja. Contoh, bila orang dah engage Sarah jadi duta, kan, jadi face of brand tu. Jadi kita masuk hanya untuk kita promote barang tu. Lepas tu dah, that's it. Sebab kalau sekarang ni Sarah cuba buat macam tu. Okey. Dan itu maksudnya sekarang ni kalau kita lihat dia berdasarkan untuk hanya semata-mata kerja dan bukan untuk orang kata, kerana kalau kita tengok dalam karakter mereka yang menggunakan media sosial, ada macam-macam karakter sebenarnya. Ada okey, kita kerja. Ada orang yang memang attention seeker. Ada orang memang mungkin hanya untuk kerja dia komen dan mengkritik saja dan pelbagai lagi. Okey, mungkin ini juga dipersetujui daripada penonton-penonton kita di Facebook, Fatin. Okey, antaranya Syasha ni perlu je take 5 media sosial bagi hilangkan stres sekejap dengan komen-komen toksik. Ada kala media sosial ni boleh hilangkan stres, ada kalanya menyebabkan stres. Jadi jauhkan sifat-sifat negatif. Perlu jauhkan atau berehat dari media sosial, pergi bercuti atau membuat sesuatu perkara yang bermanfaatkan diri. Tapi pergi bercuti macam nak upload. Susahnya. Okey. Lagi satu daripada Fariha Kasim. Saya bisnes online, jadi memang sometimes kena take 5 sebab pernah jadi burn out. Last kali saya puasa dari media sosial. Puasa dan rehat sekejap. Jadi Alhamdulillah lepas tu on track balik. Cuma kena belajar plan masa dan juga konten dengan baik. Bagaimana Cik Rizwan? Ini pendekatan yang dilakukan oleh salah seorang penonton kita, Fariha. Setuju atau tidak? Setuju, saya setuju. Sebab manusia ni dia ada tahap limitasi dia. Bagi kita ada tahap kesihatan kita. Kita tak boleh pergi maksimum. Kan, macam media sosial kita terlalu heavy, kan, kita perlu berehat. Macam contoh bercuti kan. Saya buat juga bercuti macam nak upload kan. Saya sebenarnya bercuti tu bagus kalau kita tak upload ke mana kita. Dia untuk tujuan keselamatan. Kan? Jadi kita just ambil guna telefon untuk ambil video dan gambar saja. So kita akan buat upload selepas habis bercuti. Jadi kita berehat daripada media sosial. Kan? Jadi media sosial kita fokus pada family, fokus pada trip, fokus pada keindahan alam sebagainya. Jadi kita tak adalah sambil-sambil tu kan, contoh naik boat tengok media sosial. So kita tak fun, tak menghayati memori itu. Jadi keluarga akan rasa macam cuti tak cuti sama. Tersisih. Jadi dia berbalik kepada sebenarnya disiplin dan juga perancangan lah. Saya kira sebenarnya perancangan. Okey, mungkin kita tak berbincang lagi banyak. Okey, katalah kita ni tak berehat daripada media sosial. Dari sudut psikologi ni, apa yang boleh terjadi pada kita dan kehidupan kita dan masyarakat kita ni? Okey, dari segi psikologi manusia ni kadang-kadang dia punya sifat psikologi, dia suka nak dipuji, dihargai. Okey, manusia memang tu antara sifat asas manusia. Okey, apabila kita tak dapat satu penghargaan, pujian, contoh kita post satu perkara, kita dapat komen negatif, kita akan rasa tekanan. Tekanan itu tidak baik, kan? Dan kita juga, dan psikologi juga mengajar kita jangan terlalu obses pada diri, sebab dalam hidup kita ni bukan hanya kisah kita, ada kisah mereka, kisah dia. Jadi kita kena, ada masa kita bukan hero, ada masa mereka yang hero, mereka prima donna. Jadi kita kadang menghargai, contoh kita baca kan, kita komen positif, kita meraihkan mereka lah hero. Kadang bila kita content creator, kita lah hero, kita mengharapkan apabila kita buat perkara yang sama, insya-Allah circle tu akan dapat. Bila kita buat perkara yang positif, insya-Allah circle tu akan positif. Okey, maknanya kita juga sebenarnya bila terlibat media sosial ni, kita ada expectation sebenarnya. Bila kita upload konten, buat konten,
kita satu masalah mental kita mengharapkan. Yes, kita lepas tu mengharapkan. tak dapat apa kita harapkan pula, kita jadi stres. Ya, kita stres. Tapi nak tahu juga itu kita punya akaun tu, tapi peranan orang lain juga kadang-kadang kita buat disebabkan kerja, tetapi peranan orang di sekeliling mereka juga kena tahu batas juga. Azri, macam mana menjadi orang yang mendapat perhatian kan, selebriti khususnya, bagaimana untuk orang di luar, apa yang perlu mereka tahu peranan mereka untuk kadang-kadang tak payahlah kecam, kadang-kadang kita post untuk kerja pun ada juga, ada je cari salah dan sebagainya. Menjadi media sosial di tempat yang indah lah. Betul. I think macam kita macam saya lah, macam media sosial tu is a part of kerja juga. Kadang-kadang kita dah attach dengan satu brand tu, macam satu company yang kita orang ada collaboration tu, memang certain dia punya terms yang dia punya terms tu memang macam tu kita kena post. Mungkin nampak macam pelik, mungkin kat situlah akan ada kecaman. Kalau benda tu nampak normal, biasalah. Maknanya orang kat luar ni kena faham yang kejayaan as a actor ataupun selebriti ni, kadang-kadang kalau tengoklah dia punya caption tu ada tag with any brand tu, maknanya benda tu kerja lah. Mana orang kena berfikiran lebih positif and terbuka untuk jangan kecam benda-benda negatif kat situ. Sebab kadang susah kalau kita nak delete balik pun jadi problem. Sebab tu memang kita punya attachment. Okey, untuk Sarah sendirilah. Okey, kalau katalah kita bila cakap pasal rehat daripada media sosial ni pelbagailah. Rehat daripada kita membuat konten, kita upload caption ataupun kita membaca komen orang. Tapi ada kalanya kan kita jadi manusia ni, kita tak nak rasa ketinggalan. Kita nak sentiasa updated. Oh, sebab tu saya kena tengok. Dan kalau katalah macam Sarah sendiri, kata kalau nak berehat, kata itu tolak tepi yang tentang kerja tadi tu. Apa yang mungkin Sarah nak lakukan atau boleh dilakukan? Saya tadi dah cadangkan, saya kata okey, mungkin kita kena declare kepada semua orang. Kita nak berehat, jangan kacau, jangan komen, saya takkan ada konten seminggu ni. Okey ke tak okey? Ataupun mungkin Sarah ada cara lain yang mungkin rasa lebih baik? Tak perlu declare. Macam saya tak perlu declare kot. Kalau nak senyap, kita senyap je. Macam tu. Sebab apa Sarah rasa tak perlu declare tu? Okay. Tricky question. Kenapa? Sebab saya rasa okey kot kan kalau kita nak berehat sebentar. Kan macam kita gunakan situ sebagai untuk kerja, lepas tu kita update lifestyle kita kan, yang orang nak tahu, orang nak tengok. Macam Sarah gunakan platform ni untuk spread positivity. Sarah more tu woman empowering. Itu dia. Woman empowerment, lepas tu positivity. Sebab Sarah tahu ramai follower Sarah juga yang apa orang kata ada masalah ke apa, jadi mereka perlukan kata-kata semangat macam ni. Bila lalu kat diorang punya timeline, nanti diorang akan rasa bersemangat. Macam tu. Jadi katakanlah kalau tiba-tiba Sarah hilang sekejap, saya rasa tak ada masalah kot. Okey, saya ada satu lagi soalan. Saya tak terlepas tanya soalan ni. Adakah kita semua bersetuju bahawa kehidupan kita ni sikit sebanyak dipengaruhi ataupun dicorakkan dengan apa feed yang sentiasa naik di media sosial kita? Macam mana, apa pendapat Sarah? Tidak. Tidak. Pada Sarah tidak. Kita kena ada komitmen kat diri kita sendiri. Kita kena ada komitmen kat diri kita sendiri dan kita kena corakkan diri kita sendiri. Kita jangan terlalu influence by media sosial. Okey. So kita kena ada pendirian kita sendiri. Dapat semangat yang dibawakan tu. Azri, setuju? Setuju. Senang dijawab. Kebanyakan saya punya post tu kebanyakan tentang diri saya kat situlah. Saya punya, kalau apa-apa saya post tu boleh katakan 60%, 70% memang itulah yang saya nak tunjukkan, tu lifestyle saya kat situ. Okey, Encik Rizwan, di penghujung perbincangan kita, sebagai rumusan kepada semua para penonton, saya kira bukan saja kita yang dewasa tetapi juga anak-anak muda, ini apa yang kita sedar. Tetapi secara sikit banyak perkara juga yang kita tak sedar bahawa ini boleh mempengaruhi hidup kita, boleh mempengaruhi personality, malah menjadikan kita orang yang ada depresi dan masalah dan sebagainya. Jadi bagaimana mengurus dan kenapa kita perlu berehat, tak banyak sedikit pun. Silakan. Okey, baik. Terima kasih ya. Sebab kita akan hadapi 3 fasa, itu stres. Bermula dengan stres dan kita akan berlaku kebimbangan dan seterusnya akan berlaku kemurungan. So ketiga-tiga ni kita akan kembali kepada stres. So stres ni ada 3, maknanya stres yang baik, stres tidak baik dan stres yang lebih buruk, iaitu depression. So stres yang baik ni adalah benda yang hari-hari kita terima. Jadi kita berdamai dengan stres. Jadi contohnya dalam media sosial, kadang-kadang kita kena terima. Kadang ada benda orang tak suka pada kita. So kita terima dengan lapang hati dan kita macam Azri cakap tu, tidak membalas, tidak memanjangkan
tidak memviralkan benda tu, so kita delete sebab kita yang kontrol. Kita kontrol. Hidup kita ni kita tentukan. Bagi saya dalam media sosial ni kita jangan trending. Trending kita terikut dengan media sosial tu. Kita terbawa. Kita jadi trendsetter. Kita pun pemilik akaun, kita yang menentukan. Jadi macam kita nak berehat ke dan apa, kita yang kita mempunyai akaun terpulang pada kita. Yang mereka nak komen sebagainya itu terpulang, kita tak boleh tutup mulut mereka. Yang penting kita berdamai dengan semua orang, kita berbaik dengan seorang dan kita bahagikan diri kita. InsyaAllah. Okey. Lengkap. Okey. Maksudnya dekat sini, sejauh mana kita menggunakan media sosial tu. Media sosial kita pandai kawal, kita pandai. Kita tahu apa yang kita nak upload dan juga boleh juga ambil sedikit masa untuk kita tenang sekejap. Jadi kita tenang sekarang. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, Puteri Sarah, Azri Ismail dan Cik Rizwan kerana bersama dengan kita. Jadi saya kira kesimpulannya cukup mudah, Fatin. Kita yang harus ada kekuatan dan mengawal diri kita dan mendisiplinkan diri kita. Betul. Masing-masing jalan peranan masing-masing. Baik, kita nak lihat seketika sekembali selepas ini kita ada satu persembahan. Nak tahu? Nantikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wajahmu yang manis buat hatiku terisi. Rasa cinta yang suci sudah lama ku ingini. Sering ku mengalami di saksi bulan terang. Kisah cinta yang menang, ku milikmu seorang. Untukmu Hani, kan ku beri manis cinta. Jika ada duka, obatnya cinta. Akulah bulan cinta. Cinta milik kita berdua, jangan pernah kau mungkirinya sampai bila-bila. Sering ku mengalami di saksi bulan terang. Kisah cinta yang menang, ku milikmu seorang. Untukmu untukmu Hani, kan ku beri manis cinta. Jika ada duka, obatnya cinta. Akulah bulan cinta, cahaya kita selama-lamanya. Cahaya kita selama-lamanya. Cahaya kita selama-lamanya. Wow, persembahan. Dapat ceria. Ini Maria. Hey Hani daripada Maria. Ceria lagunya. Okey, apa kata Maria yang di tengah? Okey. Okey, kalau anda amati sebenarnya lagu ini ada merupakan lagu OST ataupun runduk bunyi untuk drama Honeymoon yang telah pun disiarkan di TV3 tempoh hari, lakon Nazar Razia dan juga band Okey, band Amir. Okey. Jadi bagaimana sambutannya tentang lagu ini Honeymoon? Okey, alhamdulillah. Sekarang ni memang kita tengah mempromosikan single terbaru Mara ni, lagu Hey Hani.
ni. Okey. Kalau tengok pada genre-nya memang jiwa Maria ke? Ya, betul. Jiwa saya memang jiwa pop. Maria memang ke arah pop lah. Buat kita dia kecil-kecil. betul. Betul. Dia kecil-kecil. Okey, mungkin boleh ceritakan juga sepanjang kata penghasilan lagu ni. Okey. Okey, ini adalah single pertama Maria, single solo pertama Maria. Hey Honey ni. Okey, lagu ni komposernya Tom Cobain dan juga Effie Arwis. Dan liriknya sendiri ditulis oleh Tom Cobain, Effie Arwis dan juga Aris Abdurrahman. Okey, Maria mengatakan bahawa ini antara single solo pertama. Ya, betul. Dan kemudian selalunya kepada para penyanyi kan apabila sesebuah lagu itu dijadikan OST untuk sebuah drama, dia rasa itu satu bonus untuk mereka dan lagu itu. Jadi apa pendapat Maria sendiri? Betul. Ini adalah satu platform untuk Maria, untuk mereka di luar sana yang belum lagi mengenali Maria. Kalau kita tengok mengorak langkah dalam bidang seni suara. Jadi langkah itu akan diorak lagi ke mana dan apa perancangan seterusnya selepas Honey ini? Okey, perancangan Maria seterusnya, Maria akan teruskan untuk mempromosikan lagu ni. Dan insya-Allah coming soon kita akan keluarkan something fresh, sesuatu yang baru kepada anda semua di luar sana. Genre yang sama ataupun masih lagi rahsia? Mungkin dirahsiakan dulu lah. Okey, katakan bercakap mengenai perancangan, tak ada berminat untuk dah menyanyi dah. Berlakon mungkin lain-lain dalam industri? Kalau diberi peluang, apa salahnya? Ada juga kita kena cuba benda barulah. Betul, tak? Belum cuba belum tahu. Okey, antara soalan-soalan lain juga kebiasaan bagi penyanyi-penyanyi seperti Maria ini juga kan pasti ada memasang impian dan hajat untuk mungkin berduet, berkolaborasi dengan mana-mana. Kita kebulkan dengan penyanyi dulu. Mungkin apa harapan agaknya? Okey, berduet. Okey. Siapakah? Ataupun pernah ke atau dah ada ke atau rahsia ke? Okey, tak pernah lagi. Sebelum ni ada single duet juga. Tapi dengan pasangan Maria sebelum ni lah. Tapi kalau diberi kesempatan untuk berkolaborasi, Maria nak berkolaborasi dengan Amir Masdi. Amir Masdi. Tengok ni. Okey, kalau boleh berduet dengan Maria. Sebab apa? Antara ciri-cirinya suara beliau ke? Ya, betul, suara. Maria jenis suka lelaki yang suara macam besar macam tu, macam heavy. Saya pun ada suara yang besar. Ya. Tapi jangan berduet dengan saya. Okey, di ujung ini harapan Maria untuk lagu ini dan juga mungkin boleh kongsikan platform media sosial Maria. Okey, harapan Maria untuk lagu Hey Honey ini, semoga lagu Hey Honey dapat tempat di setiap hati pendengar luar sana. Dan yang terkurang, insya-Allah Maria akan buat yang terbaik untuk masa yang akan datang. Dan Maria harap lagu Hey Honey ini akan mendapat sambutan kepada orang luar sana. Yang Maria kan baru lagi dalam industri ni, so Maria harap anda boleh terima Maria. Okey, nak diterima tu mesti dia tahu Maria ni mana Instagram dia ni, mana media sosial dia ni. Kepada mereka yang belum lagi mengenali Maria ataupun baru mengenali Maria hari ini, di wanita hari ini, anda semua boleh follow Maria di Instagram Maria, iaitu Maria Khairul, MARIAKHAIRUL. Sambung semua. Di sana memang Maria akan update semua tentang Maria dekat sana. MySpace? Tak. Itu zaman ada lagi. Okey. Maria, soalan terakhir. Mungkin tadi Maria cakap baru lagi dalam industri ni. Bagaimana antara strategi untuk meletakkan nama dan juga mendapat perhatian ramai? Betul juga. Okey. So sekarang ni pun Maria memang selain daripada menyanyi, di luar sana pun Maria masih lagi menyanyi juga as a freelance singer lah. So dekat luar sana pun kita ada crowd, so Maria akan terus promote lah di luar sana dan menghasilkan banyak lagi karya-karya. Ya, insyaAllah. Mungkin boleh cuba genre yang lain pula. Betul. Memang hashtag macam tu lah. Tadi tu sesuatu yang fresh, sesuatu yang masih lagi dirahsiakan. Jadi terus follow Maria. Dan untuk buat masa ini, pastikan anda cari dan menyaksikan dan mendengar Hey Honey daripada Maria. Terima kasih Maria. Terima kasih. Baik. Okey penonton, kita nak berrehat seketika, kembali selepas ini. Hey. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, terima kasih terus bersama dengan kami sehingga ke penghujung siaran ini. Ini antara perkongsian menarik, sesuatu yang mungkin anda yang minat kisah-kisah mungkin seram ataupun thriller dan sebagainya. Okey, baik, ini dia mengenai tonton The Witch Part 2, The Other One, dibintangi Shin Shia dan Park Hyun Bin dan dari Extraordinary Tony Woo.
Filem aksi seram ini mengikuti seorang gadis misteri yang dikejar oleh sekumpulan pembunuh upahan dan tayangan masanya adalah terhad. Jangan ketinggalan dan saksikan The Witch Part 2 The Other One ditonton sinema sekarang. Seram ni. Ini antara genre yang seram. Kalau anda mungkin sukakan drama-drama cinta, kita ada juga yang mana kita nak bawakan di Akasia. Sekali lagi cinta kembali. Saksikan gandingan romantis Anik Suhail dan Siti Khatijah Halim dalam drama baru di slot Akasia. Sekali lagi cinta kembali setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam hanya di TV3. Inilah drama yang sedang ke udara jam 7 malam. Drama cinta ringan dan juga santai. Saya kira ada tempatnya ada kalangan peminat drama Melayu. Jadi saksikan 7 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Baik. Okey, kita masih ada kesempatan masa lagi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang berkongsikan komen-komen mereka di Facebook. Antara yang sempat juga mungkin kita boleh bacakan dari Nur Laili Skandar. Dulu Haka. Haka selalu update status kat medsos. Semua nak update. Sampaikan selipar hilang pun nak update. Tapi bila start take 5, take 10 dan juga 15, alhamdulillah jiwa rasa tenang sangat. Sekarang ni setakat share komen kat WHI ni je lah. Terima kasih Nur Laili. Kita mungkin esok boleh komen lagi. Betul. Dan juga selain daripada Nur Laili, kita ada juga Tika Rosdi. Mana saya setuju untuk take 5. Bukan apa. Kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang orang update apa-apa yang mungkin tak ada kaitan dengan kita, tapi kita akan mudah terasa dan juga berfikir, dia update tu tuju dekat aku ke dia terasa sendiri. Itu daripada Tika Rosdi. Macam-macam lah sebenarnya kan pandangan dan juga perasaan kita sendiri yang bermain di minda kita. Okey, kadang-kadang kita bukan apa, kadang-kadang kita kena tanya pada diri sendiri. Ini yang pernah berlaku pada saya daripada Facebook dan sebagainya sehingga ke hari ini mikro media sosial ini ialah apabila kita lihat sekali perwatakan kita sendiri. Apabila kita memuat naik sesuatu konten, apakah yang perwatakan kita? Adakah mungkin setiap selang 2-3 minit kita nak tengok apa orang komen, dan kemudian apabila orang komen adakah kita tak boleh menerima kritikan dan sebagainya? Mungkin itu adalah satu red flag ataupun sesuatu yang anda perlu beri perhatian tentang diri anda. Dan kemudian bagaimana pula perwatakan anda, apa yang anda follow, apa yang anda harapkan daripada konten-konten. Jangan sampai media sosial menguasai diri kita. Betul, saya setuju. Saya boleh kongsikan sedikit yang mana dulu saya pernah ada Facebook, saya pernah ada Twitter dan segala-gala lah, orang muda. Tapi saya mengambil dulu. Saya mengambil pendekatan untuk saya ada Instagram saja. Saya tak ada Facebook dan juga Twitter lain-lain. TikTok ada tapi untuk kerja. Saya tak ada kongsikan apa-apa. Saya rasa lebih tenang dan juga senang untuk kita menguruskan. Baik, dan selesai untuk hari ini Fahrin. Dan esok kami akan kembali seperti biasa hari Selasa. Hari Selasa. Esok saya Fahrin Ahmad akan kembali bersama dengan Sugita dengan menu kita iaitu menu ulam. Saya memang sangat-sangat minat. Awak minat ulam apa? Saya tak berapa sangat. Tapi esok kita ada nasi ulam, pelbagai jenis, pelbagai resipi dan sebagainya. Jadi pastikan anda kembali jam 12 tengah hari esok bersama dengan kami. Kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri, terus ceria. Take 5 dari media sosial. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-mata.